Dia cakap, oh, sebab dia orang pertama yang jadi imam solat Jumaat dekat kawasan kita ni. The first solat Jumaat tu lah. So kiranya inilah sejarahnya lah. Dan kisah ini ada dalam Sunan Abu Dawud lah. Baik, next. Di Madinah, yes. Saya sebut dah kan, Bai'atul Aqabah yang pertama sudah. Okay, the next year, kan bai'ah macam tak lengkap lagi. The next year, tahun 13 kenabian, masa ini akan ada Bai'atul Aqabah yang kedua. Ini the real one. Apa dia? 75 orang akan datang untuk haji. Kenapa tahu tahun-tahun? Sebab waktu haji je diorang halal untuk datang lepak-lepak lama-lama. Waktu lain orang akan suspek, apa hal kau ni ramai-ramai datang dari Madinah, nak buat apa? Jual barang tidak, kan? Kawan pun tak ada sangat, itulah. So 75 orang datang, konon-konon just buat haji, sambil-sambil Nabi meeting dengan diorang. Dan Nabi kata, jom bai'ah dengan aku. Bai'ah apa? Jaga aku macam kau jaga anak dan isteri kau, okey? Kalau orang datang serang aku dekat Madinah, kau akan jaga aku macam kau jaga adik-beradik kau. Maka diorang pun satu seorang-seorang berkerumun kat Nabi untuk ambil bai'ah. Diorang kata, yes Nabi, kami akan terima. Mereka dah Islam ni. Hasil siapa punya dakwah? Mus'ab yang tadi tu saya kata. So kerumun diorang nak pergi salam. Tapi As'ad yang tadi tu, imam masjid, imam solat Jumaat tu, dia tahan tangan diorang. Jap katanya. Dia tahan, dia pegang tangan diorang. Kejap. Diorang kata, As'ad, apa hal kau ni? Kita nak buat benda baik ni, kau tahan-tahan apa? Kejap. Kau faham tak kau cakap apa ni? Kata. Kau faham tak kau tengah berjanji atas apa? Cakap apa benda? Kau faham tak kalau kau dah start janji, tak boleh patah balik tau. Faham tak? Kalau kau janji kau akan hidup semati dengan Nabi, mati kau tau. Kau kena terima isteri kau jadi balu, anak kau jadi anak yatim tau. Dan cakap, yes lah Azad, tepilah kau, katanya. Faham tak? Kau tahan-tahan kan, kau tak ada otak ke? Faham tak? Kita orang tahulah apa kita nak buat ni. Go away Azad, kami nak bai'ah juga kat Nabi. Maksudnya, we know the gravity of the issue. Kami faham. So, diorang semua akan, As'ad ni cuba nak cakap kat diorang, korang kena fikir baik-baik tau. Dia dah bai'ah dah. Tapi korang tahu tak korang tengah bai'ah atas apa? Sebab aku tak nak malu kita nanti. Kita kata Nabi, jangan takut, mari sini kami tolong kau. Lepas tu bila jadi apa-apa, kita lari dulu. Tak boleh tau nak. Dia kata, okey. So kaum Khazraj dan Aus akan terima. Baik. Itulah Bai'atul Aqabah yang kedua. Tahun 13 kenabian. Soalan, masa kita belajar kat sekolah dulu, kita faham macam ni ke? Saya dah lupa dah saya faham apa. Dah tua kan. Korang yang muda-muda ni kan, yang baru umur 21, 22 ni, 23 mungkin, kita faham macam tu ke dulu? Apa kita hafal dulu yang kita belajar exam sampai dapat A tu? Serius. Aqabah yang pertama tu apa benda? Hafal je kan. Dia perjanjian Aqabah yang pertama. Macam terima dan jawab dalam soalan. Soalan dia ada macam berapa orang tu Ada tak berapa orang soalan dia? Kaum apa? Itu je lah. Tapi cerita dia tak tahulah kan. Okey. Saya dah lupa tahu. Saya hafal apa dulu. Tapi saya dapat A jugalah. Duk hafal aja, besok lepas exam dia tak ingat apa dah. So now Nabi akan start suruh sahabat-sahabat Nabi untuk hijrah ke Madinah. So now nampak tak logik dia? Dia punya sequence. Maka startlah hijrah. Start hijrah ke Madinah. Nabi hijrah dulu ke? Lagu dia kata apa? Lagu hijrah cakap apa? 1 Muharram, detik permulaan perpindahan Nabi dan dari kota Mekah ke kota Madinah kan, 1 Muharram kan. Soalan, hijrah akan berlaku berapa hari? Berapa hari hijrah berlaku? Soalan kedua, Nabi hijrah 1 Muharram, betul ke tidak? Tak. Earlier 12 apa? Rabiul Awal. Itu kelahiran. Itu Nabi lahir kan. Tapi lagu tu macam ada sikit problem Dia misleading lah. Ini cerita dia.
tahun hijrah start macam mana? Apa lagu dia? Muharram. Okay, jom kita buat So Muharram, Rabiul, Safar kat sini. Untuk pengetahuan you, kalau inilah tahun hijrah, okay, 1 hijrah, tahun sebelumnya, pada start bulan, Nabi akan start hijrah, start bulan Safar sebenarnya, tahun ni. 4 bulan sebelum ni sahabat Nabi dah start dah, sikit-sikit. So 1, 2, 3, 4 gitulah. Mungkin Syawal ataupun Zulkaidah. Saya rasa Zulkaidah, sahabat Nabi dah start keluar dah. Soalan, mereka dah hijrah waktu tahun hijrah ke tidak? Macam tak kan? Kita faham kan tengok tahun ni. Maka diorang dah start hijrah sikit, dan Nabi 4 months after the first person untuk hijrah, Nabi akan hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Timbul soalan, Nabi yang cakap Muharram ni apa? Faham tak? Sahabat Nabi pun tidak hijrah pada Muharram, Nabi pun tak hijrah bulan Muharram. Apa cerita 1 Muharram? Detik permulaan. Apa kita tengah cakap ni? Ini jawapan dia. Saya tak kata lagu tu rubbish tau. Dia ada sebab dia. Macam ni. Because they go by year, ikut tahun. Dan setiap tahun adalah kepala bulan dia apa, betul tak? Untuk tahun orang putih, kepala bulan dia ialah January. Yes. Untuk orang Yahudi, kepala tahun dia ialah, korang tak tahu kan? Saya nak tunjuk sikit. Nisan kereta tu, Nissan. Menarik kan? Nama Muharram dia ialah Nisan. Okay, so sebab itulah diorang nak cakap tahun ini Nabi berhijrah. Bukan 1 Muharram tu Nabi hijrah. Tapi lagu tu misleading lah. Okay, so faham lah lebih kurang lebih kurang faham lah tu. Okay lah tu. Dan ini bukan saya ajar ni, bukan supaya kita keluar bubur dalam Facebook, korang semua bodoh, korang tak tahu lagu ni mengarut. Bukan. Please, jangan jadi macam sebahagian orang yang belajar sikit tapi bisingnya banyak. Sebab nanti you akan sangkut seperti mana sangkutnya satu artis tu. Faham tak saya cakap? Dia belajar dari satu ustaz mungkin, tapi dia sangkut. Dia dapat satu pendapat saja dan dia belasah orang lain seolah-olah. Dia cakap seolah orang lain semua salah. Faham? Kau tak tahu cerita ni Kau tak ada Facebook kot Dia belajar pasal cara solat. Kemudian dia tahu dah. So kemudian dia macam belasah orang lain, macam seolah-olah satu jawapan je. Sekarang dia pula kena balik. Sebab rupanya ilmu sangat luas. So kita orang yang ada ilmu sikit-sikit, kita kena tunduk banyak sebenarnya. Sepatutnya lagi banyak ilmu lagi tunduk lah. Sebenarnya saya waktu muda-muda macam dia juga. Betul. Saya ada blog semua. Tahu blog? Blog. Blog. Nulis macam-macam. Nak betulkan masyarakat ni. Nulis macam-macam syirik, bid'ah, apa semua. Bila dah tua-tua sikit kan, astagfirullah, malu. Dah cancelkan blog cepat-cepat. Takut orang cari balik ni. Tutup blog tu, malu. Bila baca artikel sendiri pun malu. Ya Allah, macam ni aku tulis kau. Sebab ilmu sikit tau. Jadi biasa yang bising sangat ilmu sikit. Orang yang kalau you tanya soalan, dia akan macam, cari cikgu yang macam tu. Dia macam telan air liur sebelum jawab. Maknanya dia banyak ilmu sebenarnya. Dia tahu je macam mana aku nak jawab untuk engkau. Sebab kalau aku jawab silap, nanti kau rasa kau je betul. Faham tak? Kalau dia tanya, Ustaz, apakah hukum bla bla bla? Haram, saya kata. Sepatutnya just for you lah kan. I tak tahu you ada Facebook, Instagram, Twitter. Maka you cakap hukum bagi buat bla 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 ialah haram, huruf besar, HARAM. Betul, orang semua akan belasah you pula. Kejap, bukankah ada hadis lain? Bukankah ada pendapat ulama? Bukankah kau nak jawab apa? Jadi sebab tu ustaz-ustaz yang dah tua-tua sikit, dia sangat
Faham tak? Like, dia take his time. Like, how do I answer this for you? Sebab biasanya tak ada jawapan pendek. Tak ada jawapan pendek. Biasa jawapan ni panjang. Tapi you bersedia tak nak dengar jawapan panjang tu? Ke you nak tahu black or white? Black or white? Padahal dalam Islam banyak grey area sebenarnya. Dia tak banyak black and white. Okay? Oh, okay. Alhamdulillah. Cerita yang saya cerita kat awak daripada awal pun ada unsur grey. Nanti you baca buku lain, jap, yang jadi imam sembahyang Jumaat bukan As'ad. Okay, no problem. Mesti ada riwayat lain. Nak tahu riwayat tu kuat, kurang kuat, riwayat saya lagi kuat. Macam tu je cerita dia. So just take it dulu, okay? Belajar banyak-banyak lah. Jangan banyak sangat share lah. Terutama benda yang controversial. Okay, share benda baik lah. Jom kita sembahyang tahajud. Kan okay? Jom sembahyang. Saya dah 5 tahun dah tak tinggal tahajud. Jom sembahyang tahajud dengan saya. Status Facebook. Oh Allah, menci dengan orang. Menci aku kan. Okay, Abu Bakar akan sediakan unta, dua ekor unta. Dia nak sediakan satu untuk Nabi, satu untuk dia sendiri. Dia akan tanya Nabi, boleh tak aku hijrah dengan orang? Sebab hijrah wajib. Aku nak pergi ni. Dia kata tunggu dulu. Yuk, tunggulah. Siapkan unta dia, bagi makan betul-betul, bagi minum, biar dia punya bonggol dia cukup air lah ni kan. Sebab unta boleh tahan tak ada air kan. Lepas tu dia tanya Nabi, okey tak aku pergi sekarang? Nabi kata tunggu dulu. Nanti after 4 months baru Nabi akan datang kat dia waktu tengah panas-panas. Nabi cakap, ada orang tak kat rumah kau ni? Aku nak ada rahsia ni. Dia kata, Nabi, semua family aku je. Aisyah pun ada masa tu mengikut riwayat. Nabi kata, Abu Bakar, Allah suruh aku hijrah dengan kau sekarang. Abu Bakar kata, jap Nabi, Allah cakap engkau dan aku. Maknanya Allah sebut aku kan? Nabi cakap, ya. Abu Bakar akan menangis. Tapi menangis senyum, faham tak? Aku, Allah cakap, faham tak? Aku dengan kau, Allah sebut, dia nangis. Aisyah cerita hadis ni. Aisyah kata, first time aku tengok lelaki nangis sebab gembira. Sebab perempuan memang nangis semua hal, betul tak? Gembira pun nangis, sedih nangis. Itu perempuan tak apa. Lelaki kan nangis kalau betul-betul maknya meninggal, betul tak? Real punya. Tapi first time aku tengok lelaki yang gembira nangis. Mak bapak dia tu, bapak dia sendirilah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saya nak pendekkan cerita, mereka akan hijrah lah. Dan kita semua pernah dengar kan cerita hijrah semua. Sebab dah banyak sangat ceramah, saya tak naklah ulang-ulang benda yang sama. Okay? Tapi at least you tahu dia ada minta bantuan dari seorang yang bukan Islam sebagai penunjuk jalan. Okay? Dan sebagainya lah. Alright? On the way hijrah nanti, Nabi akan sampai dekat satu korang pernah dengar cerita Surakah Ibn Malik? Surakah? Sementara tu siapa yang kat luar boleh tak bawakan cawan? Calling tak bawa pun tak apa saja. Ini air berapa juzuk ni? Bismillah. Alhamdulillah. Datang, on the way. Baguslah, insya-Allah. Okey, tak tidur kat luar tu. Masya-Allah. Syukran je. Antara benda menarik lah pasal Surakah Ibn Malik. Bila kita pernah dengar cerita ni sikit-sikit, saya just cerita balik sikit lah Bila Nabi keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq, mengikut satu riwayatnya, Nabi suruh Ali untuk duduk dekat katil dia, supaya orang ingat Nabi masih kat rumah lah. Nabi tak nak dia orang kejar Nabi cepat-cepat. Nanti dia tahu apa route Nabi ambil. Jadi Ali akan tidur di katil Nabi, dan itu diriwayatkan dengan sahih. Okey lah, kisah tu okey. Okey. So orang Quraisy bila sedar je Nabi dah tak ada, lari dah dia katanya, sebab dia orang dah plan untuk bunuh dia. So orang Quraisy dia letak reward lah siapa dapat tangkap Muhammad ni, dead or alive. So ramailah orang cuba nak menjejak Nabi, tapi susah nak jejak sebab diorang bajet. Bila dari Mekah nak pergi Madinah mesti naik atas kan. So diorang duk cari kat sini lah. Semua dia comb the area lah. Tapi Nabi buat apa? Dia turun bawah, dan dia akan duduk dekat satu tempat dalam gua. Pernah dengar kan?
Jadi ini untuk buat apa tahu? Supaya diorang semua penat. Taklah, mungkin dia dah laju sangat kot. Laju sangat kot, dah terlepas lah tu. Bila dia dah penat, baru Nabi akan jalan. So 3 hari duduk kat sini ni. Dalam 3 hari ni lah dia perlukan anak Abu Bakar, namanya Abdullah ibn Abu Bakar kalau tak silap. Dia lah yang akan tengok berita dekat Mekah, apa temperature dia, apa plan dia orang. Umur dia dah dekat 11-12 lah. Jadi budak orang tak kisah pasal dia kan. Walaupun dia anak Abu Bakar, tapi budak-budak kan. So dia akan berita kat Mekah, dia akan datang dekat bapak dia, dia cerita. Problem, bila dia jalan, kan ada footstep. Jadi supaya tak nampak sangat macam ada satu budak jalan kat sini seorang-seorang, maka satu lagi orang akan, Abu Bakar dah plan dah, bawa kambing, sekumpulan kambing untuk rosakkan bukti. Jadi setiap kali dia jalan, dia akan bawa kambing sekali. Bila dia balik, dia bawa kambing balik sekali, supaya biar terabur lah, diorang tak boleh nak detect. Tetapi nanti ada juga orang yang bijak, dia dapat track sikit, dia kata mungkin Muhammad duk menyewa kat tempat ni. So dia akan bawa orang jahat ni semua ke sini. Waktu itulah Abu Bakar akan risau. Dia kata Nabi, dia bisik kat Nabi, sebab dia dah sampai dekat gua tu. Dia kata Nabi, kalau dia orang tunduk aja, kita kena tangkap dah. Sebab kita punya kaki nampak, mungkin gua tu macam tu, kemudian masuk gua, dan diorang kat dalam tu, diorang tengah tengok macam ni je lah. Kalau diorang tunduk sikit, nampak. Abu Bakar cakap macam tu, dan Nabi kata, jangan takut. Dia rekod dalam Quran kan. Apa pandangan kau kalau kita berdua dan yang ketiganya ialah Allah, dia kata. Apa kau rasa? Abu Bakar terus rasa tenang. Dan dalam Quran disebut, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila dia beritahu kepada sahabatnya, jangan takut dan jangan sedih, innallaha ma'ana. Abu Bakar lah satu-satunya orang yang Allah kata dia sahabat Nabi. Orang lain tu kita anggap sahabat Nabi, faham tak? Dari segi bahasa. Tapi Allah panggil idh yaqulu li sahibihi. Apabila dia, Nabi Muhammad, cakap kepada sahibihi, la tahzan. That means kan, kalau siapa yang kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi, bukan, dia memang macam tak cukup Islam dah. Bodohlah dia. Sebab Quran, Allah kata Abu Bakar tu sahabat Nabi. Why I say this? Sebab ada satu golongan yang mengutuk Abu Bakar dan kata Abu Bakar ini kafir setelah kematian Nabi. Tahu tak, pernah dengar cerita macam ni? Orang Syiah, dia menuduh Abu Bakar jahat dan plan macam-macam dan tidak hormat kepada Ahlul Bait dan sebagainya. Jadi dia orang kafirkan dia, jahatkan dia, fasikkan dia lah. So kita kata bacalah Quran weh. Kan dalam Quran ada tahu Allah cakap ini sahabat dia. Gitulah. Okey. So diorang tak dapat tangkap mereka, tak dapat tangkap kedua orang ni. Nanti diorang akan start buat perjalanan. Selamatlah. Diorang dah habis dah. Search punya apa tu? Punya engine dah habis dah. So pergi naik atas. On the way ada beberapa peristiwa. Antara satu peristiwa saya nak cerita. Satu je kot. Satu peristiwa dia. Bila dia kan ada reward. Okay, so yang cerita ni ialah Surakah Ibn Malik, seorang yang bukan Islam masuk masa ni. Surakah tengah duduk dengan kaum dia, lepak-lepak semua, dan dia bukan orang Quraisy tau, dia orang kat luar Quraisy. Tiba-tiba ada satu orang lelaki from family dia cakap, Surakah, geng aku, dengar. On the way tadi, aku nampak ada dua orang. Aku rasa itu Abu Bakar dan Muhammad. Dan kau tahu kan, orang Mekah kata siapa dapat tangkap diorang dapat 100 ekor unta. Mahal tu. 100 biji kereta. Senang cerita. 100 biji kereta kita dapat. Maka dia kata, jom aku nak pergi tangkap dia. Apa kan? Dia kecoh-kecoh lah. Tapi Surakah dengan tenang kata, mari sini, duduk. Dua orang tu aku kenal. Bukan Muhammad, bukan Abu Bakar. Dia memang ada orang on the way nak pergi ke Syria tu. Confident je dia. Jadi orang ni respect lah, dia ketua kan. Ya ke? Okay, ada pergi balik. Dia bagi mandi semua lagi. Kita dah kan. Rupanya Surakah yang ada nafsu serakah. Kan masa tu lah.
Dia yang nak tangkap rupanya. Dia dapat info, kau pergi balik. Rupanya dia nanti diam-diam belakang rumah, dia siapkan kuda yang laju, siap dengan bekalan dia. Dia pula pergi cari orang dua orang tu. Bila dia dah dekat dah, ikut satu riwayat, dah dekat-dekat je, diorang suka istikharah tau. Istikharah secara jahiliah ialah guna chopstick. Macam chopstick, macam 3 kayu. Buat, jangan buat, cuba lagi. Try again yang kita kena masa kecil, tikam-tikam tu. Cuba lagi, mengampah kan. Korang korang bukan zaman tikam. Zaman saya banyak tikam kan. Tikam tu yang bayar 10 sen dengan harapan dapat patung ke apa kan. Berjudi kan. Buat, jangan buat, cuba lagi. So dia pun itu dia panggil al-azlam tu. Yang ada 4 benda yang Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran. Keluarnya jangan buat. Dia cakap, alah buat je lah. Sebab tu 100 ekor unta tu, maknanya Tuhan dia, pada pendapat dia lah, Tuhan yang maha agung cakap jangan buat. Dia kata tapi tak apalah, buat juga. Bila dia pergi depan aja, dia nampak, dia yang cerita tau. Dia kata, sebab dia nanti akan jadi Islam, sebab tu dia boleh meriwayatkan hadis. Tapi nak ceritanya, dia kata ada 2 orang aku nampak. Satu orang kat depan atas unta nampak tenang dan macam tengah baca something. Tapi satu orang nampak kelang kabut kat belakang dia dan depan. Belakang, tepi, kiri, kanan, depan. Faham tak? Macam duduk pergi depan, muka dia macam ni. Agak-agak siapa-siapa. Nabi Muhammad yang tenang, Abu Bakar yang kelang kabut. Dia tak nak apa-apa jadi kat Nabi dia, betul tak? So dia yang kelang kabut pergi tengok. Bila dah dekat, dah kau punya chopstick pun cakap jangan, tapi buat juga. Bila dia pergi juga, apa jadi? Kuda dia akan masuk dalam tanah. Dia cakap, oh silap ni. Dia kata okey lah, mungkin cancel ke apalah. Maka dia pun cuba tarik kuda dia punya kaki keluar dah. Patutnya balik kan, sebab kan chopstick cakap tak boleh. Tapi dia kata tak apa, try lagi. So dia try chopstick lagi, keluar jangan. Tapi alah tak apa, try sekali lagi. Dia pergi depan, masuk lagi. Bila dah beberapa kali macam ni, dia kata tak boleh buat jadi apa. Memang orang depan ni power lah ni kan. Memang tak boleh tangkap diorang ni kan. Diorang ni macam ada sihir lah kot kan. Power kan. So dia pun jerit, hoi katanya, hoi tolong sikit katanya. Boleh tak bagi izin aku nak datang dekat katanya. Okay. Sebab logiknya kalau orang tu bagi izin, maka tak ada hal lah kan. Okay. Dia cakap, ya main sini. Dia pun pergi dekat dan dia mula bincang. Dia kata aku tadi macam ni. Kemudian Nabi akan cakap dengan dia. Nabi kata, Nabi akan cuba dakwah kat dia lah. Dah sampai kan, Nabi dakwah kat dia. Nabi kata masuklah Islam. Phone saya ke? Okay. Tak apa, bunyi macam tu tak apa. Dan kita satu benda kita faham dari segi budaya Arab kan. Kalau dia tak suka, dia cakap dia tak suka. Kalau dia suka, dia cakap suka. Kalau boleh, cakap boleh. Tak boleh, tak boleh. Straightforward, black and white. Suraqah Ibn Malik tak minat masuk Islam. Kan dia dah macam sangkut apa semua, kira power lah orang dua orang ni. Bila Nabi kata masuk Islam, dia cakap tak nak. Dia cakap tak nak. Tapi boleh tak kau buat perjanjian dengan aku, katanya. Apa dia? Nabi kata okey tak masuk Islam, tapi kau jangan lawan dengan aku Faham tak? Nanti ni kau jangan join perang apa semua nak lawan aku. Dia kata okey. Okey, Nabi kata aku lepaskan kau lah. Okey. Dia kata minta surat perjanjian. Kalau Nabi nanti jadi orang kuat, Nabi akan jaga dia. Sekarang ni Nabi pelarian tau. So Nabi buat surat untuk dia. Jadi dia dengan Nabi ada perjanjian sekarang. Orang Islam tak boleh kacau Suraqah Ibn Malik. Dia simpan surat tu. Dia tak Islam kan. Bila dia balik, sebelum dia jalan jauh, Nabi panggil dia balik. Nabi kata, kau nak tak gelang Raja Parsi? Tiba-tiba je. Ataupun macam apa perasaan kau kalau satu hari kau dapat gelang Raja Parsi? Dia macam pandang belakang terkejut. Sebab ni Badui tau, orang yang biasa-biasa je kan. Dia kata, tu gelang si Ibnu Hormuz tu ke? Kan Parsi mana satu kau cakap ni? Sebab Parsi power gila, betul tak?
power sangat. Tak logik gelang dia tu aku dapat. Sebab dah legendanya ialah raja tu punya gelang sangat power lah. Kan kita pun macam tu kan. Like kita kata, kan ada banyak legenda kan. Oh, Mahsuri dulu cantiknya lain macam. Betul tak? Pernah tengok ke? Tak pernah kan legenda? Jadi macam tu lah. Gunung Ledang, tak tahu dan tak tahu rambut dia terabur macam tu, Puteri Gunung Ledang kan. Kita tak tahu cantik dia macam mana, mengikut riwayatnya. Jadi riwayat yang sampai ke Mekah ialah gelang Raja Parsi gila-gila punya power. Dan logik pun, dia kata gelang dia aku dapat. Nabi kata ya. Bestnya, yes, one day Nabi kata. So dia pun pergi lah. Waktu Nabi hidup, Parsi kita menang tak? Tak. Waktu Abu Bakar hidup, Parsi menang tak? Belum lagi, baru nak start. Kemudian waktu Umar Al-Khattab, masa dia khalifah, kita akan menang dengan Parsi. Mengikut tak apa. Belum habis lagi. Adikku. Thank you. Bila menang, dapatlah harta-harta akan dihantar ke Umar dekat Madinah sekarang. Umar buka lah bungkusan tu. Kemudian dia akan korek-korek guna apa. Sebab banyak ni harta kan. Entah dengan pedang apa semua kan. So dia korek, dia nampak gelang tu. Dia kata panggil Surakah Ibn Malik. Rupanya Surakah akan masuk Islam kemudian. Okey, kan saya kata waktu Nabi ada tu, Nabi tengah cakap dengan dia tak masuk Islam. Surakah akan masuk Islam kemudian. Panggil Surakah. Umar akan dudukkan dia. Umar pakaikan dia gelang. Waktu tu orang dah mula nangis-nangis dah. Sebab Nabi dah banyak tahun tak ada kan. Tapi janji dia tetap hidup kan. Dia pakaikan gelang, Surakah pun menangis. Sebab dia kata, ya Allah, betul janji Nabi ni. Dia sebenarnya dah tak heran dah semua ni. Dia dah masuk Islam dah. Tapi betul janji Nabi, dia akan pakai. Umar akan paksa dia jalan macam keliling Madinah lah. Pergi kau, tunjuk semua orang, tengok betul kat janji Nabi, betul tak? Tunjuk semua orang. Saya nak tanya, adakah orang Islam lelaki suka pakai gelang macam tu? Tak kan? Jadi bila Surakah datang balik kat Umar, dia buka gelang tu, dia cakap aku tak nak ni semua, kata. Cukuplah Islam untuk aku lah. Tapi ini janji Nabi kan. Jadi Nabi dah bagi dia akan bagi balik kepada orang Islam. Aku tak nak semua ni lah. Maknanya janji Nabi akan tetap berlaku. Nabi pernah juga buat lawak. Nabi pernah cakap something, tapi something tu akan berlaku lepas dia mati. Tapi something tu ialah lawak. Orang dengar cerita dia? Orang mesti tak pernah dengar kan? Okey. Sirah satu tak ada? Sirah satu. Kiramah. Macam pernah dengar? Macam pernah. Next line pernah dengar? Kiramah pernah dengar? Okey. Pernah 2 kali. With me. Sirah 2 ada. Ini sirah 2 juga kan? Akak dah datang 2 kali sirah 2. Masya Allah. Sirah Abu Bakar pun ada kan? Okey, betul-betul. Cerita dia macam ni. Waktu Nabi tengah cakap-cakap, zaman Nabi hidup lah, Nabi cakap-cakap, satu hari nanti kita akan menang dengan, kata silap, Rom lah. Maknanya area Syria gitulah. Jadi satu orang Badui cakap, Nabi, kita akan menang area tu, yang ada satu kampung tu. Kampung tu ada ketua dia ialah Abdul Masih. Nama je pun nampak sangat Kristian dia. Kan? Dia punya Abdul Jesus lah. Okey, hamba kepada Al-Masih. Dan dengar cerita Nabi, perempuan dia cantik tu. Kalau kita menang nanti dia orang semua akan jadi hamba, betul tak? Boleh tak perempuan cantik tu jadi hamba aku? Kan hamba kan? Kan perempuan automatik jadi hamba kalau negara dia kalah dalam perang. Bukannya bila Nabi dakwah hamba, bukan gitu. Tapi kalau you berperang, itu risiko you. So, untuk bagi lelaki, dia takutlah kalau aku kalah, nanti isteri aku jadi hamba orang. Tak apalah, baik kita surrender. Itu yang Nabi nak. Surrender, tak jadi hamba. Jadi Nabi kata, okey, betul kau nak? Dia kata, ya. Kiramah tu bagi aku. Sebab legenda dia ialah yang sampai di Mekah, dia orang tak pernah tengok kiramah. Legendanya ialah kiramah ni masuk hampir semua sajak-sajak pasal perempuan cantik.
engkau cantik macam bulan. Itu style Melayu kan. Dia tak, cantik kau macam Kiramah, anak si Abdul Masih ni. Jadi Kiramah tu jadi buah mulut orang lah, macam wah Kiramah cantik lah. Tapi tak tahu macam mana lah, tapi cantik gila lah. Tengoklah sajaknya kan, tengoklah puisi kan. So Nabi kata, betul kau nak Kiramah? Dia kata, betul Nabi, bagi aku please. Ini orang Badui lah ni, tak pandai sangat dia. Tapi tu yang berani minta-minta gitu. Abu Bakar, Umar takkan minta benda macam ni. Bagi Nabi, dia kata, betul, okey. Nama dia Suwail kalau tak silap. Suwail ke apa, tak apalah. Kalau tak silap, jangan tulis dulu, saya betulkan. Selang beberapa tahun Nabi Muhammad akan wafat. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, dia punya panglima tentera ialah Khalid ibn Walid. Dan diorang akan berperang sampai ke tempat yang Abdul Masih akan tertangkap. Maka semua perempuan akan jadi hamba. Waktu diorang sibuk baru nak perang, habis minit perang dah, si Badui ni ada dalam tentera tu. Macam siaplah, Kiramah aku punya kan. Teringin dia nak kahwin dengan Kiramah lah sebenarnya. Dan rupanya Kiramah ni anak Abdul Masih. Saya cakap tadi, dia anak Abdul Masih. So dia kira anak raja lah kan. Dia cakap dekat Khalid, Khalid, dengar. Apa dia? Nabi pernah tahu janji kat aku, Kiramah aku punya, katanya. Khalid jadi terkejut. Betul ke ni? Kau cakap jangan main-main Ada bukti tak? Dia kata ada, kawan aku ni pun dengar. Dia pun cakap, kau dengar kan? Dia kata ya, Nabi pernah janji dengan dia. Khalid tanya sekali lagi, kau betul ke ni? Dia kata betul, aku nak Kiramah. Okeylah, pergi ambil Kiramah. Ya, bila lelaki dengan semangat nak tengok perempuan paling cantik dalam dunia ni, dia pergi kat rumah Kiramah, dia jerit, Kiramah, kau aku punya, katanya kan. Sini, keluar. Bila dia jerit-jerit macam tu, keluar satu perempuan tua sangat. Dan umur nak dekat 60 gitulah kot. Boleh jadilah, sebab saya kira umur bapak dia 80. Saya anggap anak dia umur 60 lah. Tua. Dan memang nampak tua dia lah. Wallahualam umur dia berapa. Nampak tua dia. Terkejut saya dia ni. Dia ingat mungkin nenek Kiramah ke apa kan. Dia kata, kau siapa? Akulah Kiramah, katanya. Rupanya Kiramah dah tua. Sebab tu ramai orang tanya, betul ke kau nak? Si Badui ni tak faham, bila legenda, maknanya dah lama lah kan. Legenda Mahsuri, agak-agak umur Mahsuri sekarang berapa tahun? Jangan anggap dia muda lagi kalau dia hidup lagi dekat, katakan dekat Bentong ke mana. Aku tak minat dah Mahsuri tu, sebab dia mesti dah tua. Nama pun legenda. Si Badui tak faham, maknanya Nabi berlawak dengan dia tau. Kau nak ambil lah, katanya. Faham tak? Nabi tahu Kiramah dah tua. Kalau dia masih hidup sekarang, Nabi kata, kalau kau nak ambil, rupanya tua. So lelaki ni macam, ya Allah, apa aku dah buat? Aku tak teringin orang macam ni. Kiramah kata, dah lah, lepaskan aku lah. Apalah guna orang tua ni untuk engkau ni. Kata, betul juga. Dia fikir. Tapi kau hamba aku. Kata Kiramah kata, okey lah, tapi lepaskan je lah aku. Habis macam mana? Kiramah kata, aku bayar lah kau. Aku bayar kau nak lepaskan aku. Aku beli diri aku balik. Dia cakap okey. Mula si Badui ni fikir berdalam-dalam, apa harga paling besar kan. Dia fikir. Okey, bayar 1000 dirham, kata. 1000 dinar, dia kata, 1000 dinar. Kiramah pun terkejut. 1000 dinar? Kau betul Dia cakap, ya, 1000, cepat bayar, cepat, katanya. Kiramah pun terkejut dengan jumlah harga ni. Saya akan cakap kemudian ni kenapa terkejut. Dia pun, betul aku bayar, aku lepas ya, kata. Dia balik, dia buat bundut kecil, uncang, dia campak dekat dia, dah ambil kau. Dia pun balik dengan happy, dapat 1000 dinar. Bila balik jumpa kawan-kawan yang soldier yang lain, dia pun cerita kawan-kawan dia gelak sampai tergolek-golek tau. Dah tua rupanya Kiramah tu. Yelah, kau fikirlah sikit. Apa okey, tak apa. Lepas tu apa yang kau buat? Dah, aku tak lepaskan dia macam tu je. Aku minta lah duit kat dia. Diorang pun rasa, wah, berapa kau minta? Dia kata, aku minta 1000 dinar, katanya. Lagi sekali kawan dia jatuh tergolek-golek lagi. Apa benda yang kau minta sikit sangat ni? 1000 dinar untuk anak raja macam tu. Kau patut minta 1 juta ke 5 juta, faham tak? Kena minta banyak sebab dia orang kaya gila sebenarnya. Dia pun dia terkejut tengok kawan dia. Sebab kenapa kau cakap sikit sangat? Kau tahu apa dia cakap?
ada ke harga, ada ke nombor lebih besar dari 1000 katanya. Pada pendapat dia 1000 ialah nombor paling besar. Dia tak tahu ada 2, 3 ribu, 5 ribu, 5 juta, 10 juta. Punya simpelnya orang Arab Badui ni. Maka inilah cerita yang diriwayatkan dalam buku-buku sejarah pasal macam mana Nabi dengan orang lawak dia tu hidup lagi lepas Nabi matilah ataupun wafatlah. Okey, itulah kisah Kiramah dan orang yang minat dengan dia. Baik, habislah cerita pasal Surakah Ibnu Malik. Kita break 5 minit. Jom stretching sikit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas ni kita akan masuk 1 Hijrah.